Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mula bersoal tentang Masjid Abidin, boleh Ustaz perkenalkan diri Ustaz dan latar belakang diri Ustaz? Ya, saya Muhammad Akhwani bin Ghazali, sebagai pegawai hal ehwal agama Islam. Dia punya jawatan dia lah pegawai hal ehwal Islam, dan ditugaskan di Masjid Abidin sebagai imam lah. Saya asalnya daripada Besut. Kemudian banyak belajar di sebelah Terengganu, iaitu masa form 4 di Mahat Tahfiz Al-Quran Terengganu. Kemudian ambil SPM Sijil Tahfiz di Mahat Tahfiz. Kemudian sambung ke Mesir, Al-Azhar, dalam bidang pengajian syariah Islamiah, dan pulang ke Malaysia selama 4 tahun di Mesir, dan pulang ke Malaysia terus dapat kerja di Masjid Abidin lah. Maksudnya bertugas di Masjid Abidin ini semenjak 2011 sehingga sekarang. Dan di Masjid Abidin ini saya sebagai imam yang memegang unit pendidikan dan dakwah, iaitu berkaitan dengan pengajian-pengajian dan juga kelas-kelas kuliah-kuliah di masjid lah. Okey. Boleh tak Ustaz ceritakan sedikit asal usul Masjid Abidin? Okey, asal usul Masjid Abidin. Masjid Abidin ini secara ringkasnya adalah diasaskan ataupun ditubuhkan, dibina pada zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin II, iaitu 1793 kalau tak silap saya lah. Pengasasnya adalah Sultan Zainal Abidin II, iaitu Sultan Terengganu yang ketiga. Sultan Terengganu yang ketiga. Lokasi Masjid Abidin ini berada di tengah-tengah Kuala Terengganu, ataupun kita panggil sebagai tempat pentadbiran lah. Dan kalau sekarang ini berada di sebelah Istana Maziah. Sebelah sini kan, itu Istana Maziah. Istana Maziah. Jadi kerana dulu program ataupun apa-apa sahaja aktiviti yang dilaksanakan di sebelah, di istana, kadang-kadang juga ada juga di masjid lah, maknanya ada hubung kait. Kerana Masjid Abidin ini pernah diberi gelaran sebagai Masjid Sultan, kerana ada peranan antara masjid dan juga istana lah. Dan Masjid Abidin ini dijadikan sebagai Masjid Negeri Terengganu. Masjid Terengganu. Masjid Abidin dikenali juga sebagai Masjid Putih. Ada beberapa nama lah Masjid Abidin ni. Masjid Putih ada, Masjid Besar ada. Masjid Putih ni katanya kerana bahan binaan dia tu menggunakan putih telur. Oh, putih telur. Kalau awak pergi ke masjid-masjid lama lah, di mana, di Penang ke, nak Masjid Keling, apa tu, ada masjid tinggi di Penang, itu juga menggunakan putih telur. Antara keistimewaan Masjid Abidin yang saya tengok, iaitu tidak ada cicak di Masjid Abidin. Masjid lain tak tahulah, mungkin jugalah. Tapi di Masjid Abidin kita tak pernah bertugas mencari buah cicak. Katanya mungkin sebab bahan binaan dia lah. Okey, untuk soalan seterusnya kita nak tahu tentang sewaktu saya masuk masjid ni tadi, saya tengok banyak ukiran-ukiran yang terdapat di masjid ni. Apa konsep seni bina yang digunakan oleh masjid? Konsep seni bina. Okey, seni bina Masjid Abidin ni, kalau kita tengok sekarang ni, dia ada dua bahagian, iaitu bahagian yang lama dan bahagian yang baru.
Kalau adik-adik masuk tak, kalau sebelah tiang yang besar tu sebelah yang lama lah. Kalau sebelah yang tiang yang kecil tu tiang yang baru. Lama ni maksudnya tapak asal dia lah. Tapak asal dia menurut catatan bertulis katanya asal-asal Masjid Abidin ini dibina sepenuhnya dengan kayu lah. Kayu menggunakan seni bina Melayu tradisional. Nah, awal-awal lah, semua dibina dengan kayu. Kemudian berlaku perkembangan lah, perkembangan semasa dia ada pertambahan, pembesaran dan sebagainya. Maka ditambah sikit batu. Kemudian kalau sekarang ni semuanya daripada batu lah. Pernah ada kajian yang dibuat oleh pelajar daripada UIA buat kajian berkaitan dengan bahan binaan yang digunakan. Masih ada lagi kayu-kayu lama Masjid Abidin lah. Kalau tuan-tuan tengok daripada atas masjid itu, dia ada kawasan yang, kalau sekarang ni masjid kan lebih kepada dia menggunakan bentuk yang rata gitu kan. Kalau Masjid Abidin ni, kalau yang lama tu, bahagian lama dia masih guna atap, tak ada yang gitu kan. Dan sebelah baru tu baru yang rata tu. Jadi dari segi konsep seni bina Masjid Abidin ini menerima pelbagai bentuk ataupun seni bina lah. Sama ada seni bina Melayu pada awal pembinaan dia, kemudian ada seni bina ataupun seni bina Arab, dan juga Masjid Abidin juga terpengaruh dengan seni bina kolonial. Kolonial. Dia kata ni ada bentuk, ada sikit bentuk macam panggil apa macam rumah barat lah. Kalau tiang dia tu, kalau tiang besar dalam tu, atas tu dia punya ukiran dia tu macam ukiran sebelah barat. Dan di Masjid Abidin juga dihiasi dengan khat-khat kaligrafi yang terdiri daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga apa dia panggil, syair-syair Arab yang diambil daripada qasidah Imam Busiri, Burdah, qasidah Burdah Imam Busiri. Benda tu dapat tengok di atas pintu dia panggil, pintu tu sebelah atas tu dia ada ukiran. Ukiran dia tu ada dua, katanya ada dua orang yang mengukir. Di sebelah sini tu yang ukiran ukiran benda ni, Quran tu, kaligrafi tu orang lain, dan tu Burdah Imam Busiri tu orang yang lain lah. Tu boleh tengok orang lain. Saya tak ingat ada dia punya kata-kata dia tu, tapi Burdah daripada Imam Busiri. Juga dihiasi dengan awan larat. Awan larat ni adalah seni bina Melayu kita lah, seni bina ataupun ukiran Terengganu. Bagaimana masjid ni boleh bagaimana keterlibatan masjid ni dalam aspek keagamaan dekat Terengganu ni, daripada aspek program-program yang dijalankan? Keterlibatan Masjid Abidin selaku masjid negeri, maka peranan dia besar lah. Peranan dia besar, dan program-program di Masjid Abidin ini agak aktif lah. Antaranya sebagaimana juga masjid-masjid yang lain, iaitu kuliah-kuliah maghrib. Kalau masjid ni tidak ada kuliah maghrib dan sebagainya, dia kurang nampak lah dia punya peranan dia tu. Cuma yang istimewa di Masjid Abidin ni, kuliah maghrib dia adalah disiarkan secara langsung melalui radio Terengganu FM. Jadi kalau awak tengok Masjid Abidin yang ada kuliah maghrib, buka radio Terengganu lepas maghrib itu ada kuliah tu, itu adalah mari daripada Masjid Abidin.
Dan juga kuliah-kuliah yang lain, kuliah duha, kuliah muslimat. Dan kita juga ada bahagian muslimat, pegawai muslimat untuk mengatur kuliah-kuliah muslimat lah. Antaranya kuliah muslimat yang dibuat secara mingguan adalah dipanggil dia panggil, saya ingat nama apa, lain cara tidak dipanggil klinik hawa. Klinik hawa dilaksanakan pada hari Jumaat setiap minggu, hari khas untuk muslimat. Setiap hari Jumaat. Kemudian keterlibatan Masjid Abidin juga dalam masyarakat, antaranya membantu orang yang tidak berupaya lah. Kita pergi ke rumah-rumah jemaah kita untuk hantar bantuan, ziarah dan sebagainya lah. Antara lain juga kita membantu orang yang susah dari sudut, menyediakan bekalan-bekalan asas. Macam dipanggil sebagai apa dipanggil rak ta'awun. Rak ta'awun ni orang yang susah dia boleh mari ambil beras dan sebagainya lah. Sebagai salah satu cara kita nak bantulah. Kemudian kita juga membuat kolaborasi dengan jabatan-jabatan untuk kita perhebatkan lagi program. Antaranya program sembelihan ataupun kurban dan akikah. Sebagaimana masjid lain jugalah kurban akikah, cuma masjid kita, Masjid Abidin ni dia juga buka ruang kepada jemaah untuk berkorban di luar negara. Iaitu kita pernah buat di Kemboja dan juga di India. Tahun 2024 ni kita buat di India lah. Jadi jemaah yang berminat dia akan sumbang duit dan kita akan beli lembu di sana lah. Untuk tahun ni kita membeli lebih kurang dalam 80 ekor. Di Kemboja pernah kita beli sehingga 170 ekor. Antara lain juga Masjid Abidin terlibat juga dalam program-program yang melibatkan kerajaan negeri, iaitu hari-hari kebesaran Islam. Masjid Abidin juga dijadikan sebagai tuan rumah untuk sambutan-sambutan lah, sambutan-sambutan daripada kerajaan negeri lah. Juga Masjid Abidin terlibat untuk program kanak-kanak, iaitu antaranya program tahfiz untuk kanak-kanak. Memberi pendedahan awal kepada anak-anak ini untuk menghafal Quran sebelum dia masuk secara serius dalam penghafalan Quran dan sebagainya lah. Pernah kita buat dulu bila cuti sekolah 1 bulan itu, kadang-kadang dia bagi belajar sini kan. Bulan 12 tu cuti sekolah, dalam sebulan tu ibu bapa akan hantar anak dia macam sekolah juga mari sini hantar. Dan kita sediakanlah aktiviti-aktiviti yang fokusnya kepada Quran dan juga fardu ain. Itulah sikit sebanyak. Macam Ustaz kata tadi kan, yang macam kanak-kanak ni ada program kat masjid. Saya pernah dengar lah Masjid Abidin ni pernah laksanakan pusat asuhan kanak-kanak waktu ibu bapa sibuk bekerja. Adakah pusat ni masih menjalankan aktiviti tu? Pusat asuhan kanak-kanak, saya tak ingat ada nama apa program itu. Raudatul Aulad. Program Raudatul Aulad ini adalah satu program yang kita buat untuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini ibu bapa ni dia ada anak kecil nak pergi semayang susah. Jadi kita sediakan satu tempat, ibu bapa mari masjid, tinggal anak-anak dia dalam raudah tu. Kita adalah aktiviti dan penjaganya. Jadi ibu bapa ni dia akan pergi ke, dia boleh pergi semayang lah dengan tenang dan gembira lah. Tanpa pusing dan sebagainya, dan kita sediakan aktiviti untuk anak-anak dia lah. Itu Raudah sepanjang bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan.
Untuk waktu sekarang ni selepas Ramadan ni rasa tak ada lah. Sebab tu program daripada bahagian muslimat. Ustaz kata lokasi tengah bandar kan? Kenapa lokasi ni dipilih untuk tapak pembinaan Masjid Abidin? Sudah. Tanya gitu. Kenapa tak? Pada pandangan saya lah, kenapa Masjid Abidin, kalau kita tengok lokasi Masjid Abidin ni, dia berada di tengah bandar. Pertamanya di sebelah Istana Maziah. Nah, kemudian dekat dengan hentian bas MBKT, dekat dengan Pasar Payang, dekat dengan Shah Bandar. Jadi Masjid Abidin ini menjadi tumpuan musafir. Nah, orang turun bas dia akan mari sini. Nah, ada musim-musim cuti, Masjid Abidin ni penuh lah. Jadi lokasi Masjid Abidin di tengah bandar ini kerana lokasi yang strategik dengan tempat kunjungan orang satu. Nah, sebagai juga tempat pentadbiran lah, pusat pentadbiran. Kerana sebab itulah salah satunya dijadikan sebagai masjid negeri lah. Masjid negeri. Masjid negeri. Dengan kedudukannya yang strategik, kemudian dengan faktor sejarah yang panjang, yang besar lah. Masjid Abidin ni dia ada makam diraja. Makam diraja. Makam diraja ini iaitu keturunan sultan yang meninggal. Nah, dimakamkan di sinilah salah satunya. Di Terengganu ni ada beberapa makam lah. Makam diraja salah satunya di Masjid Abidin. Kemudian Masjid Bukit Besar, Masjid Ladang, yang besarnya di Masjid Abidin lah. Dan sebahagian besar Sultan Terengganu dimakamkan di Masjid Abidin. Boleh ambil gambar semua sekali. Boleh. Pergi kat kubur tu ada penjaga dia. Kata saya nak ambil gambar. Tanya dia ada mana Sultan. Apa cabaran yang Masjid Abidin ni hadapi sepanjang kewujudan dia? Allah. Panjang tu. Masjid Abidin ni umur dia berapa? 230 tahun tu. Berapa dah? Antara masjid yang tertua di Malaysia lah. Ada lagi hak tua tu. Okey, cabaran yang dihadapi oleh pihak Masjid Abidin kalau zaman saya ni lah, tak, iaitu antaranya ialah kerana dia masjid yang lama, maka salah satunya kebocoran yang berlaku di masjid lah, yang memerlukan dana yang besar untuk dibaiki pulih dan sebagainya. Kita sepanjang saya duduk sini beberapa kalilah dibaiki apa semua sekali. Jadi kadang-kadang kebocoran tu tahan sekejap, datang balik. Itu mungkinlah dengan sebab struktur yang lama dan sebagainya. Antara lain juga ialah kerana dia masjid yang lama juga, dia mempunyai kawasan yang tidak semegah masjid-masjid yang lain. Nah, jadi infrastruktur tempat-tempat fasiliti yang kita boleh sediakan untuk Masjid Abidin ini agak terhad lah. Dewan-dewan, kelas-kelas dan sebagainya tidak mana kita boleh beri semampu yang mungkin saja. Dewan pun kita kongsi antara kelas dengan dewan. Nah, apa lagi cabaran dia? Masjid Abidin juga dia diletakkan di bawah Jabatan Warisan. Jabatan Warisan ni maksudnya apa-apa sahaja ubah suai yang ekstrim tidak boleh dibuat sesuka hati lah, mesti dimohon dengan Jabatan Warisan. Sepanjang Ustaz berada di sini, apakah cabaran yang Ustaz hadapi untuk mengimarahkan masjid ni?
Saya secara peribadi benda yang agak sukar lah kita nak buat ialah kerana Masjid Abidin ni pertamanya di tengah bandar, di pusat bandar. Jadi dia berjauhan dengan kawasan penduduk, kawasan mukim orang lah. Kalau cari-cari yang adanya di Lek Kolam dan beberapa tempat lain lah. Jadi tak macam masjid-masjid yang dekat dengan mukim, ada penduduk dia kan. Jadi cabaran dia adalah kita nak menarik seramai mungkin orang mengimarahkan masjid. Kerana yang datang Masjid Abidin ni biasanya yang nak jauh-jauh, orang yang daripada jauh mari, musafir-musafir, tapi kita nak dapatkan orang tempatan dengan jumlah yang banyak itu agak sukar lah. Saya tengok masjid lain, Masjid Jamek Kuala Lumpur pun dia yang sama lah saya tengok, sebab dia jauh daripada mungkin. Kalau daripada aspek cabaran macam tu, apa pula aspek kegemilangan atau kejayaan yang pernah Masjid Abidin hadapi? Kaya soalan dia. Kejayaan. Apa yang kejayaan? Kejayaan yang diperolehi oleh Masjid Abidin antaranya macam tadilah mendapat apa dia panggil, diletak di bawah Jabatan Warisan. Itu merupakan satu kejayaan lah. Maksudnya bila diletak di bawah Jabatan Warisan menjadi satu daya tarikan lah kepada pelancong-pelancong. Kerana kita juga ada most tour guide, maknanya pelancong-pelancong barat. Kita banyak terima pelancong daripada China, daripada Sepanyol, apa semua sekali. Dengan sejarah yang panjang ini kita boleh sediakan benda tu kepada mereka lah. Antara lain juga Masjid Abidin dia dapat melaksanakan program ataupun mendekati non-Muslim. Kita berhubung rapat dengan non-Muslim. Ada satu program yang kita panggil non-Muslim untuk datang ke Masjid Abidin. Kejayaannya ialah kita dapat mengurangkan jarak yang sebelum ni orang kata orang bukan Islam tak boleh masuk masjid lah apa semua sekali kan. Jadi bila kita perkenalkan benda tu, jadi orang non-Muslim dia suka ataupun dia bila boleh masuk masjid ni, macam ni masjid dalam satu masa yang lain ataupun dalam masa yang sama kita boleh menyampaikan dakwah Islam kita tu lah. Saya tengok untuk masjid tu ni, Masjid Jamiatul Ummah kan. Kenapa pilih motor tu? Masjid Jamiatul Ummah maksudnya benda masjid Universiti Ummah nak ataupun boleh juga kita guna pakai sebagai masjid untuk semua. Kita pakai juga tu masjid untuk semua, iaitu salah satunya Masjid Jamiatul Ummah ni salah satunya kita nak membuka ruang kepada jemaah mari belajar masjid, tak menambahkan ilmu di masjid dan sebagainya. Yang kedua, kita nak jadikan bahawa masjid ni bukan hak inklusif satu-satu pihak, bukan untuk AJK dan sebagainya. Ya, masjid untuk semua orang Islam lah, boleh masuk, boleh mari semua sekali kan. Itulah salah satunya. Kita harap maksudnya bila orang mari masjid ni, maksudnya bila dia ada rasa sayang kepada masjid tu, maka dia sama-sama jaga. Bukan AJK saja jaga, Tok Imam saja jaga, Tok Bilal saja jaga, jadi semua jaga. Kita punya harapan kita lah. Ustaz, saya tanya, siapa tokoh agama yang terlibat untuk mengimarahkan Masjid Abidin? Tokoh agama, kalau Masjid Abidin kita ini antara yang kita selalu tekankan adalah Mufti selalu memberi pengajian lah di Masjid Abidin kita ini, dan juga tokoh-tokoh agama yang
yang hebat-hebat yang banyak mengajar yang terkenal, kita akan bawa ke Masjid Abidin kita ini. Antaranya Datuk Ambok. Datuk Ambok ni dia sudah meninggal, tapi dia banyak memberi jasa ke Masjid Abidin. Antaranya tokoh Quran juga pernah jadi imam di Masjid Abidin, iaitu Haji Mak Lintar. Kalau Raja dengar nama dia lah. Dia pernah jadi imam sih, tapi dia sudah meninggal. Ini antara tokoh-tokoh yang hebat lah. Siapa lagi? Kalau sekarang ni Ustaz Mustafa Kamal, Abu Usama, yang banyak menjawab isu-isu berkaitan dengan fiqh dan juga daripada Jabatan Mufti lah. Okay. Untuk soalan terakhir, boleh Ustaz berikan nasihat kepada masyarakat di luar sana untuk mengimarahkan Masjid Abidin? Iyalah, nasihat saya untuk anak-anak muda, iaitu kita imarahkan masjid kita, kerana masjid ini fungsi asalnya sangat besar lah, sebagai salah satu tempat belajar, tempat perundangan, apa-apa sajalah dibuat di masjid. Maka kita jadikan masjid sebagai rumah kedua kita, dan masjid jadikan masjid rumah kedua kita, untuk kita selalu rasa dekat dengan masjid, rasa cinta dengan masjid. Kerana orang yang dekat dengan masjid ni, orang yang beriman ni, dia akan memakmurkan masjid itu sendiri. Dan ganjaran orang yang hatinya selalu dengan masjid ini ada ganjaran besar lah yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Selesai. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih Ustaz. Ustaz.